Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Hari ini kita akan belajar tentang penjelasan organisma. Organisma terbahagi kepada dua, iaitu haiwan dan tumbuhan. Haiwan dan tumbuhan pula boleh dikelaskan kepada beberapa kumpulan kecil lagi berdasarkan ciri sepunya yang berbeza. Haiwan dapat dikelaskan kepada invertebrata dan vertebrata. Apakah maksud invertebrata dan vertebrata? Vertebrata ialah haiwan yang mempunyai tulang belakang, manakala invertebrata ialah haiwan yang tiada tulang belakang. Invertebrata terbahagi kepada dua, iaitu haiwan yang tanpa kaki dan juga berkaki. Manakala invertebrata tanpa kaki terbahagi kepada badan tanpa segmen dan juga badan bersegmen. Manakala invertebrata berkaki terbahagi kepada dua, iaitu 3 pasang kaki dan lebih daripada 3 pasang kaki. Invertebrata tanpa kaki terbahagi kepada dua, iaitu badan tanpa segmen dan juga badan bersegmen. Contoh invertebrata tanpa kaki yang tiada segmen ialah sponge, guran, karang laut, planaria dan juga siput. Manakala invertebrata tanpa kaki yang badannya bersegmen ialah cacing tanah, lintah dan juga cacing pita. Manakala invertebrata berkaki terbahagi kepada 3 pasang kaki dan juga lebih daripada 3 pasang kaki. Contoh haiwan invertebrata dengan 3 pasang kaki ialah semut, kupu-kupu dan juga lipas. Manakala invertebrata yang lebih daripada 3 pasang kaki ialah laba-laba, belangkas, udang, lipan dan juga kalajengking. Seterusnya ialah vertebrata. Vertebrata ialah haiwan yang mempunyai tulang belakang. Terbahagi kepada 5, iaitu ikan, amfibia, reptilia, burung dan juga mamalia. Ikan ialah haiwan yang mempunyai ciri-ciri sepunya seperti berikut, iaitu Poikiloderma, badan dilitupi sisik keras yang berlendir, mempunyai sirip dan ekor, bernafas melalui insang, bertelur dan juga melakukan persenyawaan luar. Seterusnya ialah amfibia. Amfibia ialah haiwan yang mempunyai ciri-ciri sepunya yang berikut, iaitu Poikiloderma, boleh hidup di darat dan juga air, badan dilitupi kulit yang lembap. Anak amfibia bernafas melalui insang. Amfibia dewasa bernafas menggunakan peparu dan kulit yang lembap, menghasilkan telur yang berlendir dan tidak bercengkerang, melakukan persenyawaan luar. Seterusnya ialah reptilia. Reptilia ialah haiwan yang mempunyai ciri-ciri sepunya seperti berikut. Poikiloderma, menghasilkan telur yang bercengkerang, bernafas melalui peparu, bersisik dan berkulit keras, dan juga melakukan persenyawaan dalam. Burung ialah haiwan yang mempunyai ciri-ciri sepunya yang berikut. Homeoderma, badan dilitupi, bulu pelepah untuk mengekalkan suhu badan, bernafas melalui peparu, mempunyai sayap atau kepak yang membantu sesetengah burung untuk terbang, mempunyai sepasang kaki yang bersisik, melakukan persenyawaan dalam dan juga menghasilkan telur yang bercengkerang keras. Dan terakhir ialah vertebrata. Dan yang terakhir bagi vertebrata ialah mamalia. Mamalia ialah haiwan yang mempunyai ciri-ciri sepunya seperti berikut. Homeoderma, badan dilitupi bulu dan rambut, bernafas melalui peparu, melakukan persenyawaan dalam dan juga melahirkan dan menyusukan anak. Seterusnya ialah pengelasan tumbuhan. Tumbuhan dikelaskan kepada tumbuhan tidak berbunga dan tumbuhan berbunga. Tumbuhan tidak berbunga pula terdiri daripada lumut, paku pakis dan konifer. Tumbuhan tidak berbunga. Tumbuhan tidak berbunga terdiri daripada lumut, paku pakis dan konifer. Lumut membiak dengan menghasilkan spora, merupakan pokok bukan vaskular. Paku pakis membiak dengan menghasilkan spora, merupakan pokok vaskular. Konifer membiak dengan menghasilkan kon dan juga merupakan pokok vaskular. Tumbuhan berbunga. Tumbuhan berbunga menghasilkan bunga yang akan menjadi buah dan mempunyai biji. Setiap biji benih mempunyai kotiledon, iaitu makanan simpanan yang akan digunakan oleh biji benih untuk bercambah. Biji benih yang mempunyai satu kotiledon dipanggil monokotiledon. Biji benih yang mempunyai sepasang kotiledon dipanggil dikotiledon. Perbezaan antara monokotiledon dan dikotiledon boleh digambarkan melalui jadual di bawah. Bilangan kotiledon, monokotiledon 1, dikotiledon 2. Akar. Monokotiledon berakar serabut, dikotiledon berakar tunjang. Daun. Monokotiledon daun berurat selari, dikotiledon daun berurat jejala.
Batang, kebanyakan pokok berbatang lembut. Batang, monocotyledon, kebanyakan pokok berbatang lembut. Dicotyledon, kebanyakan pokok berbatang berkayu. Contoh, monocotyledon, pokok padi dan pokok jagung. Dicotyledon, contohnya pokok tomato dan pokok durian. Seterusnya ialah membina kekunci dikotomi. Kekunci dikotomi adalah satu cara yang digunakan oleh ahli-ahli biologi untuk mengenal pasti dan mengelaskan organisma-organisma secara sistematik berdasarkan persamaan dan perbezaan. Kekunci dikotomi dibina daripada beberapa siri kuplet. Setiap kuplet terdiri daripada dua pernyataan tentang ciri-ciri organisma atau kumpulan organisma yang tertentu. Contoh, diberi ular, katak, ikan bawal, ayam dan juga singa. Yang pertama kita kena bezakan ada antara haiwan ini ialah Poikiloderma dan ada haiwan Homeotherma. Apa itu Poikiloderma? Poikiloderma ialah haiwan yang berdarah sejuk, manakala Homeotherma ialah haiwan yang berdarah panas. Kemudian kita perhatikan Poikiloderma ialah haiwan berdarah panas, manakala Poikiloderma ialah haiwan berdarah sejuk, manakala Homeotherma ialah haiwan berdarah panas. Bila kita perhatikan, haiwan berdarah sejuk atau Poikiloderma ialah katak, ikan bawal dan juga ular. Ketiga-tiga haiwan ini kita boleh pecahkan kepada bersisik dan juga tidak bersisik, di mana katak tidak bersisik, ikan bawal dan ular bersisik. Manakala ikan bawal dan ular kita boleh bezakan melalui mempunyai insang dan juga tidak mempunyai insang, ataupun mempunyai peparu dan juga tidak mempunyai peparu. Contoh dia bagi ialah insang. Tidak mempunyai insang ialah ular, mempunyai insang ialah ikan bawal. Manakala Homeotherma kita dapati ialah ayam dan juga singa. Ayam dan juga singa, perbezaannya kita pergi ke nombor 3, iaitu tidak berbulu pelepah dan juga berbulu pelepah. Di mana tidak berbulu pelepah ialah singa dan berbulu pelepah ialah ayam. Okey, contoh kekunci dikotomi bagi tumbuhan. Diberi pokok jagung, Marchantia sp, paku pakis, Genetium sp dan juga pokok bunga matahari. Kita boleh kelaskan pokok-pokok ini iaitu pokok tidak berbunga dan juga pokok berbunga. Tumbuhan tidak berbunga kita dapati ialah Marchantia sp, paku pakis dan juga Genetium sp. Manakala pokok berbunga ialah pokok bunga matahari dan juga pokok jagung. Kita perhatikan antara Marchantia sp, paku pakis dan Genetium sp, perbezaannya ialah tanpa vaskula dan juga mempunyai vaskula. Di mana tanpa vaskula ialah Marchantia sp dan juga mempunyai vaskula ialah paku pakis dan juga Genetium sp. Jadi, untuk membezakan paku pakis dan juga Genetium sp, kita bezakan melalui penghasilan biji benih, di mana paku pakis tidak menghasilkan biji benih dan Genetium sp menghasilkan biji benih. Manakala tumbuhan berbunga ialah pokok jagung dan juga pokok bunga matahari, di mana kedua-duanya boleh dibezakan melalui jenis biji benih, iaitu monocotyledon bagi pokok jagung dan juga dicotyledon bagi pokok bunga matahari. Okey, itu saja. Sekian. Assalamualaikum.